Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul islam wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin, wa ila alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa tabi'in wa tabi'ihim, wa ila jami'i awliya'illahi as-salihin wa syuhada'i wal ulama wal fuqaha'i wal muhaddithin, wa ila sa'iri masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ahli asanidina wa silsilatina, wa ila arwahi amwatil muslimin wa ikhwanina al-hadirin wal ghaibin, wa khususan ila arwahil imam Abil Hasan al-Ash'ari rahimahullah, wa ila arwahi al-imam Abi Mansur al-Maturidi rahimahullah, wa ila arwahi al-imam Nasir ibn Muhammad as-Samarqandi, wa ila ruhi al-imam Muhammad Nawawi ibn Umar al-Bintani. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita jumpa lagi untuk pengajian Tauhid. Hari ini saya berniat untuk buat dua sesi. Satu ilmu Tauhid, yang kedua praktikal solat. Tapi masa ni dah agak terinjak jauh sangat ni sebenarnya masanya, nah. Jadi kemungkinan sahajalah yang ini saya akan postponekan minggu depan ni, praktikal solat. Memang saya nak supaya selesai praktikal solat dengan segera, tapi masa dah agak panjang dipakai. Jadi kita buat keputusan dah. Jadi praktikal solat ni tunjuk buku sahaja, buatnya nanti minggu hadapan. Kalau ada jual buku ni kat luar, dapatkan nanti dululah supaya minggu depan tak ambil masa banyak sangat. Hari ni tadi tak apa, sebab kita nak agih-agihkan. Ada orang infak buku Ilmu Tauhid ini yang 100 yang difotostat. Mari kita baca surah Fatihah dulu untuk yang menginfakkannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita baca Fatihah sekali untuk Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Saleh bin Musa Si Kedah yang meninggal 2 minggu lepas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, itu tanda beliau orang yang baik. Kenapa? Kita yang mungkin bukan anak murid beliau pun ingat pada beliau, dan mudah mulut kita untuk baca suratul Fatihah untuk beliau, kerana dia orang baik. Yang kedua, mudah-mudahan kita selalu begini dengan orang lain. Dengar sahaja siapa meninggal, baca Fatihah, tak kira di benua mana sekalipun. Mungkin orang bukan kawan kita sekalipun, bukan jiran, bukan kerabat, dengar sahaja orang meninggal, Fatihah selalu. Walaupun orang tu meninggal mungkin dekat Saudi umpamanya, ataupun dekat Mesir, Fatihah terus. Supaya bila kita meninggal nanti, orang pun baca Fatihah pada kita. Betapa untung tuan-tuan guru ni ramai yang baca Fatihah. Kalau 15,000 orang yang datang menziarahi ataupun hadir ke majlis pengkebumian beliau tu, 15,000 Fatihah lah. Ada setengah beramal 313 Fatihah setiap hari. Diniatkan untuk
si fulan tertentu, hidup ataupun mati. Masya Allah. Tambah sekarang ni katanya di kubur beliau masih lagi dibacakan ayat Al-Quranul Karim 40 hari non-stop. Ada juga orang yang bagi komen tak berapa elok, komen nakal-nakal, mengatakan tengok ini tak disuruh oleh Nabi, la taj'alu qabri masjidan. Mereka gunakan hadis itu, janganlah kamu jadikan kuburku sebagai masjid. Kita pun orang yang awam pun boleh fikir, apa dia masjid? Masjid tempat orang solat, tempat orang sujud. Tu asalnya masjid tu tempat orang sujud, bermakna tempat orang solat. Adakah mereka solat di kubur itu? Tak ada. Kalau mereka solat pun bukan di kawasan kubur tu, kawasan musalla ataupun kawasan yang berdekatan dengan kubur. Bukan mereka solat di kubur dan seolah-olah menyembah kubur tu, tidak. Sama juga kalau sutrah dalam solat. Sutrah dalam solat, kalau kita letak sesuatu yang boleh berdiri, umpamanya air ni ataupun papan, maka sunat 2/3 daripada satu hasta ni. Ini namanya satu hasta. 1/3, 2/3. Sunat tinggi ni. Tengok tinggi, benda yang nak diletak kat situ. Lagi tinggi lagi bagus, tapi sunat tinggi ni. Ni satu hasta. Ambil hasta orang Arab lah. Ni hasta orang Melayu pendek. Hasta orang Arab tinggi sikit. Bagikan jadi 3. 1, 2, 3. 2/3-nya itu. Itu sunnah. Tetapi yang saya nak poinnya ialah jangan letak sutrah itu betul-betul bertepatan dengan kepala kita. Jangan. Itu hukumnya makruh. Sebab takut dikatakan nanti kita menyembah ini. Walaupun bukan itu tujuannya, tak. Jadi kerana itu letakkanlah dia di sebelah pipi kanan ataupun pipi kiri. Pipi kita, jangan pipi orang. Pasal kita nak solat, contohnya di sini. Yang ni straightforward betul dengan saya ni. Walaupun letak macam tu tak ada salah pun, bukan kita nak sembah dia, tapi jangan dikatakan orang jahil kita menyembahnya. Maka letakkan sebelah kiri sedikit ataupun sebelah kanan sedikit ataupun kiri sedikit. Sampai tahap tu ulama nak supaya jangan orang jahil berfikiran macam tu. Dan kat kubur tu mana pernah orang menyembah dan solat di kubur? Tak pernah lagi lah saya lihat di Malaysia ni. Amalan membaca 40 hari itu sudah dibuat oleh orang Ansar. Siapa orang Ansar? Orang Madinah, asal penduduk Madinah yang sangat kuat berpegang dengan sunnah Nabi. Karena itu sebenarnya bila orang baca kubur, di kubur orang itu ramai pula yang baca tu, sanggup pula duduk kat situ baca, itu sebenarnya bukan menyalahi syarak. Walhal ini adalah kemuliaan pemilik kubur itu. Sanggup kita orang meninggal, mana-manalah orang meninggal, sanggup kita duduk situ 40 malam ataupun 40 hari baca, sanggup kita? Tak mahu kita. Mungkin orang ini musuh kepada mak kita. Musuh pada mak, bukan musuh pada kita. Musuh pada mak. Makna kita tak suka, mungkin dalam istilah benci. Ini siapa yang tarik hati kita ni, sanggup untuk baca kat situ walaupun sedikit. Itu bermakna kemuliaan pemilik kubur itu. Kita tengok pun jadi jealous. Jealous yang elok lah, jangan jealous tak elok. Kita nanti meninggal macam mana ada ke orang baca? Ni yang mengaji ni sanggup ke sedekah Fatihah ni? InsyaAllah lah. Janganlah lupa kalau saya meninggal. Bukanlah esok. Doakan saya umur panjang. Doakan saya umur panjang, menulis banyak, mengajar pun boleh. Dan sihat tu yang penting. Sihat. Jadi ni wasiat saya ni, dah tersebut benda ni, kena wasiat selalu, takut lupa. Kalau saya meninggal esok tak berani sebut esok. Kalau saya meninggal bila-bila, kalau tuan-tuan yang rasa mengaji dengan saya, janganlah lupa setiap hari itu ketika baca Fatihah, niat juga dengan saya ni. Saya pun begitu, setiap kali dapat Fatihah mesti saya baca Fatihah sekali khas untuk semua anak murid, semua yang mengaji dengan saya lah, dekat sini, dekat semua sekali. Sama-samalah. Taib. Jadi itulah sebab ada orang bagi tahu kat saya,
WhatsApp gambar ada anak-anak murid Tuan Guru Haji Saleh baca Quran dekat kubur. Apa salahnya? Tak mengapa, cuma jangan jadikan di situ macam kenduri itu sajalah. Buat kambing golek dekat situ jangan. Kalau sakat tupperware untuk kita makan sedikit, basahkan tekak, apa salahnya? Cuma jangan disepah-sepahkan. Kita melihat ini sebagai sesuatu yang menjelaskan kita, bukan sesuatu yang kita tuduh bid'ah, salah dan sebagainya. Takut-takut orang yang bercakap lebih-lebih ni macam mana kematian dia. Kita kena insaf begini. Orang yang salih sebegini dan dinampakkan oleh Allah pengakhiran yang baik. Apa? Sepanjang hidupnya mengajar. Dahlah mengajar tauhid pula tu, ilmu yang paling utama, paling tinggi, paling afdal, tak boleh lawan tauhid. Malah solat kalah dengan tauhid. Solat kalah dengan tauhid. Bukan bermakna jangan solat lagi, kena solat. Tetapi sembahyang tapi salah Tuhan, salah alamat. Dia mengatakan Allah tu berbentuk. Sekali lagi kita ulang kaji sedikit kat sini. Berbentuk. Allah tu ada di atas, tempatnya di atas tu. Allah tu banyak pula Allah. Allah tu boleh besar, boleh kecil. Sebab mereka beriktikad Allah 1/3 malam turun ke langit dunia. Kan ada arash tu makhluk paling besar. Kemudian turun 1/3 langit dunia, kan kecil. Kalau Allah turun ke arash, turun itu sifat makhluk arat. Ni penting ni. Jangan lupa yang kita mengaji dulu. Saya tulis yang sengaja ni Kak Ajah, walaupun saya tahu Kak Ajah Zuraidah dah buat cantik dah. Saya nak tulis juga ini supaya ingatkan balik. Kalau Allah turun, itu sifat makhluk turun. Kalau Allah naik, turun, naik, itu sifat makhluk. Itu dah mustahil. Kalau Allah yang dikatakan di arash, turun dekat langit dunia 1/3 malam, seperti yang salah ditafsir oleh kumpulan-kumpulan tertentu. Arash ni kan besar, sudah pasti mungkin Allah besar. Bukankah langit itu kecil? Maka apakah Allah akan mengecil? Kalau Allah turun ke langit dunia, dua kemungkinan. Satu, Allah yang besar itu akan mengecil, kecut jadi kecil. La ilaha illallah. Yang kecut yang besar itu berubah, taghayyur, berubah. Yang berubah itu baharu itu siapa? Makhluk. Ni tujuan kita mengaji tauhid ni, supaya kita dapat relate. Kemudian kalau tidak pun mengecut, maka langit tu akan jadi besar sebab menampung Allah yang besar. Allah, saya sebut ni pun takut, tak layak kita nak sebut. Allah tidak berubah, tak ada besar, tak ada kecil. Allah lagu mana? Tak ada lagu, sebab Allah yang menjadikan lagu. Betul? Jangan ditanya Allah macam mana, tak ada macam, sebab Allah yang menjadikan macam. Di mana Allah? Jangan ditanya, sebab Allah yang menjadikan di mana. Lepas tu tak ada lepas tu, sebab Allah yang menjadikan lepas tu. 4 questions are considered as impossible to be questioned to Allah. The first one, aina, where is God? Yang kedua, how it looks like, how he looks like. Nombor 3, when Allah is created, bila Allah itu, atau when Allah is exist. Ataupun yang terakhir, come, how many gods you have. No, all 4 questions are impossible. Itu sebab dia belongs to human being, not belongs to Allah the creator. Siapa tanya di mana Allah, dia tak kenal Allah lagi tu. So dia datang ke masjid Shah Alam mengaji. Ataupun di mana pondok baba biar mengajar maulid. Jadi begitulah. Untuk kita ulang kaji sedikit ya, ataupun sebelum saya lupa, memang saya lupa pun mukaddimah kita kan, saya lupa sama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi
في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. 3-4 amalan tu jangan tinggal. Nanti sambung lagi dengan surah Az-Zalzalah berapa kali? 2 kali. Al-Kafirun sebelum itu Al-Fatihah 3 kali. Al-Zalzalah 2 kali. Al-Kafirun 4 kali. Al-Ikhlas 3 kali. Yasin ada cerita Yasin tu jangan cerita lagi kan cerita Yasin minggu lepas tak ingat, tak mau cerita, dah cerita dah. Jadi kita ulang balik dalam sekejap. Hari ini saya akan baca ni sajalah. Terima kasihlah Kak Ajar Zuraidah dan siapa yang menginfakkan ini mudah kita dan belajar ni alhamdulillah. Cuma yang ini jangan di photostat lagi lah. Yang ini jangan di photostat lagi. Sebab ni khas untuk kita orang mengaji dekat sini. Kalau yang tak cukup nanti Kak Zaidah akan buat lagi. Cuma jangan di photostat untuk orang lain, jangan. Sebab ni sebenarnya hak orang, cuma ini untuk kita sahaja. Jangan dibuatkan banyak lagi dan dijual pula, jangan. Ini untuk kita sahaja. Taib. Sebelum ini penting, sebelum masuk kat sini pentingnya doakan buku saya segera siap, dah hampir nak siap dah. Berkat betul majlis ni, berkat betul. Dan buku tu nanti akan keluar dalam masa terdekat ni dengan gambar rajahnya, mudah insya-Allah, mudah. Siapa yang mengaji dengan Babali dekat sini dulu tu, Ummul Barahin tu Kak Ajar yang Ummul Barahin dulu tu, saya dah simplify, saya dah buat dia mudah dan dalam bentuk gambar rajah, insya-Allah. InsyaAllah faham, insyaAllah kalau tengok nanti. Sebab saya faham yang saya buat tu, saya faham. Saya buat faham, saya bentuk buat macam ni lah. Cuma saya bukan orang IT, tak pandai lah cantik-cantik decoration dia tu. Sekadar yang saya tahu inilah ilmu saya orang kampung. Nanti saya akan minta kawan anak murid saya yang pandai IT tu, dia akan buat cantik nanti macam Kak Zuraidah buat tu, cantik lah. Alhamdulillah yang Kak Zuraidah buat dulu, kawan-kawan saya, ustaz-ustaz ada yang suka. Saya tak sebut nama ustaz tu, ustaz terkenal di Malaysia ni. Dia tanya saya waktu jumpa Kak Aikim baru ni, ustaz, yang saya dapat, beliau pun dapat juga, tak pernah saya bagi, mungkin dah seluruh dunia menyebar mungkin. Ustaz, yang sifat 20 tu ustaz buat kata. Yang mana tu? Yang sifat 20 yang ada ma'ani, yang syurut ilahiyah apa semua tu. Oh, bukan saya buat, tapi anak murid saya dekat Masjid Shah Alam. Oh, baguslah, senang difaham, dia kata. Baguslah, senang difaham. Masya Allah. Ustaz tu dia tak payah sebut ustaz itu, tapi bila dia komen macam tu saya jadi suka. Sebab
tak payah bagi tahu sebab nah. Tapi yang penting alhamdulillah nah, nampak macam mana dia punya flows tu nampak. Nah, kalau dia terus saja kitab Jawi lama dulu sangat mantap, bagus dan hendaklah kita belajar. Tapi saya ni suka memudah-mudahkan. Tujuan saya ni ilmu tak ada, tapi nak mudah-mudahkan saja bagi nampak. Datang pada Kak Zuraidah lagi nampak lagi. WhatsApp tolong lagi WhatsApp. Tambah dia free nah lagilah. Jadi syukurlah. Jadi alhamdulillah berkat kita nah. Yang itu semua tu akan jadi satu buku nanti. Cuma buku tu saya akan tulis pengenalan sifat 20, belajar dengan mudah. Tapi di situ saya akan tulis dengan tegas. Ini tidak cukup untuk mengenal sifat 20 dengan tahqiq, dengan benar. Hendaklah mengaji lagi kitab-kitab turath, umpamanya Matan Ummul Barahin dan syarahnya, Al-Faridatul Faraid dan selainnya. Itu tujuan saya nah. Saya insya-Allah tidak menyalahi ulama-ulama dulu, malah saya menolong mereka. Sebab apa? Sebab nak berdakwah ini kita mesti ikut zaman, ikut masa. Kallimun nas ala hasba uqulihim, berbicara dengan masa, dengan ikut bagaimana masa mereka. Nah, budak zaman sekarang ini mereka sangat expert dalam dalam IT, maka mengajarlah pakai PowerPoint presentation, nah, supaya mereka tidak dull. Begitulah. Kalau perlu kepada diagram, charts, nah, kalau perlu pada cakap Arab, cakap Urdu, dunia zindagi hai. Kalau cakap Cina ataupun Inggeris, you have to. Sebab apa yang penting? To make people understand. Itu yang penting, understand. Belajar fiqh, belajar akidah ni mesti faham. Tak hafal pun tak apa. Yang saya tulis ni saya tak hafal lah Ustaz, tak apa, yang penting faham. Nah, baik, kita ulang sedikit, kita baca ni. Harus kita tahu bahawa kita belajar sifat 20, bukan zat 20. Itu satu diingat. Kita belajar apa? Sifat 20, bukan zat 20. Yang kita cerita daripada mula dulu ni semuanya sifat, bukan zat. Nah, tetapi sifat itu tak boleh berdiri sendiri. Sebab nama sifat itu, sifat itu sendiri ditarifkan oleh ulama usuluddin sebagai maqama li ghairihi, yang mesti ada pada yang lain. Ini merah, yang nama merah. Merah tu boleh tak dia berdiri dengan sendirinya kalau tidak ada pen ini? Tak, mesti ada benda, mesti ada jirim, mesti ada substance, barulah dia boleh berdiri dengan sendirinya. Nah, merah tu sifatlah tu. Nah, ataupun masin, dia boleh berdiri sendiri tak masin? Tak, dia mesti ada pada apa? Pada benda. Apa benda tu? Namanya garam. Sama juga manis. Nah, dia mesti berdiri pada apa? Pada something. Mungkinkah nama madu, mungkinkah nama gula, mungkinkah nama tebu. Kalaulah manis dengan garam tu tak ada benda, kita akan pergi kedai, tolong bagikan saya sekilo manis. Pergi dekat kedai, serius kita, tolong berikan saya sekilo manis. Apa? Hang betul ya? Betul, bagi saya manis. Nah, manis. Kata penjual tu, tuan kedai tu, oh manis tunggu sekejap dia buat parang dengan kita. Ini manis, dia kata. Mana pernah ada orang beli manis sahaja tanpa gula? Dia mesti beli gula ataupun madu ataupun sweets, gula-gula. Nah, ataupun pergi ke kedai, tolong beri saya masin, saya nak beli masin. Apa? Kita serius kata nak beli masin. Masin, tunggu sekejap saya nak pergi kat belakang sekejap. Dia ambilnya senapang gajah. Nah, ini masin. Mana pernah ada orang jual masin only, tapi mesti ada zat yang masin itu. Apa? Atas nama garam, atas nama ikan masin, ataupun telur apa tu yang telur masin. Nah, itulah yang namanya zat dan sifat. Sifat cannot stand by its own, tak boleh. Dia mesti bertenggek kepada yang lain.
Ini. Nah, warna apa ni? Hitam. Warna hitam. Ya mesti ada benda hitam. Dia tak boleh hitam sahaja. Waktu tengah malam pukul 12, tengah makan cendol dengan makan roti john dengan suami ataupun kawan-kawan sepengajian, tiba-tiba datang benda putih. Apa yang akan terjadi? Bukan saja Mak Ajah cabut lari sekali dengan saya. Kita bukan takut putih itu. Kalau kita takut putih, kertas ni warna putih pun kita takut cabut lari. Tapi ada lembaga di sebalik putih itu. Lembaga itu apa? Mungkinkah malaikat? Walhal Tuhan tu raya. Kita pun tak tahu. Yang kita takut bukan putihnya itu. Kalau putih kita takut, semua putih kita takut. Sama juga dengan hitam. Sebab itu sifat tak boleh berdiri dengan sendirinya, dia mesti menumpang pada zat. Itu satu. Yang kedua, bila kita cerita bab tauhid ni, kita mesti bezakan dengan makhluk. Dengan makhluk. Nak kenai Allah, mesti kenai makhluk. Yang saya ulang ni apa yang disebut Tuan Guru Haji Saleh. Nak tunjuk saya cinta dengan beliau, biar saya ulang apa yang beliau sebut. Nak kenal Tuhan mesti kenal makhluk dulu. Nak kenal Khaliq Allah Tuhan mesti kenal makhluk. Macam mana mesti kita tahu. Untuk asasnya, untuk asasnya Allah ada sifat, betul. Makhluk ada sifat, kan ini makhluk kan ada sifat. Ini sifat hijau. Taib. Jadi kalau kita mengaji tentang Allah, untuk kita lebih kemah mengaji juga makhluk, tapi biar ada bezanya itu, supaya kita berakhlak, beradab dengan Allah. Sebab itu bila kita cerita tentang Allah, kita sebut zat Allah dan sifat Allah. Boleh tak kita sebut ini zat betul dan sifat betul? Jawabnya boleh. Tapi nak differentiate, nak bezakan, supaya kita beza nak cerita tentang Allah dengan makhluk, itu yang kita gunakan dua istilah yang lain. Apa nama istilah tu? Jirim dengan arad. Itu saja, hakikatnya sama sahaja, sama. Tetapi kalau nak gunakan zat untuk makhluk boleh, sifat untuk makhluk boleh, tetapi tak boleh gunakan jirim untuk Allah, arad untuk Allah tak boleh, walaupun hakikatnya sebenarnya dalam satu kategori. Tetapi oleh kerana jirim tu ada makna lain sedikit, arad ada lain sedikit, sebab itu jangan guna untuk Allah. Tetapi zat yang Allah ada tu dalam maksud yang umum boleh digunakan untuk makhluk, sifatnya pun boleh digunakan untuk makhluk, tetapi kita nak supaya beradab dengan Allah. Sekarang tinggalkan dulu tentang Allah, tentang makhluk. Makhluk itu ada jirim. Jirim itu substance. Apa maksud substance? Benda yang mengambil ruang. Contoh saya ini namanya ruang ni, ini namanya ruang. Saya ambil sebahagian ruang ini. Ruang bukan ruang masjidnya, bukan ruang ni, tak. Maksudnya space dunia ini keseluruhannya. Saya dengan badan saya sebegini, tingginya, lebarnya sebegini, muka saya bulat ataupun bujur, saya mengambil di antara banyak ni ruang ini, saya ambil, jadilah saya ni Ustaz Muhadir. Ni Ustaz Muhadir. Ini di sini ni ada, ni nampak macam lapang, tapi nampak lapang ni, tapi diambil ruang oleh apa? Oleh angin. Angin mengambil ruang juga, tapi angin tu dalam kategori latif. Latif ni, tengok latif tu. Kalau saya buat macam ni, tengok tangan saya ni. Tangan saya berjalan, tangan saya ni telah mengambil ruang yang di antara kadar ni, mengambil ruang. Saya ambil ni, apa dalam istilah sains ni apa ni? Saya pun lupa, dulu belajar sains dulu, minat juga sains, tapi tak ambil sains side. Yang penting ingat tu dululah, mengambil ruang tu adalah jirim. Jirim tu ada dua, satu jisim, satu lagi jauhar. Jisim tu yang senang ceritalah berketul,
ataupun benda-benda. Nah, sama dia halus tak halus, so cerita lain. Jauhar ni yang terlalu halus sangat-sangat. Dulu saya pernah gunakan istilah apa? Proton, lagi neutron, apa semua tu lah, proton, neutron tu. Nak sebut lebih-lebih takut salah, ada cikgu sains kat sini ni. Ada pernah guru besar kat sini bekas pengetua dulu ni, nah, pensyarah pun ada. Cukup setakat tu lah, jangan nampak jahil kita. Nah, kalau kau banyak kecek, tak salah dia. Jadinya habis. Kemudian jisim itu ada dua, kafif, latif dulu. Kafifnya kafif yang macam manusia, boleh dibagi-bagi. Ni semua ada nota dulu, cek dulu dalam, semua ada nota. Nah, ni nak tambahkan kuat saja ingatan. Manusia batu, nah, batu tu jisim lah tu. Sebab dia ni boleh dibagi-bagi dan boleh dipegang. Ada juga angin, contohnya angin ni, angin. Kita rasa angin, tapi kat mana angin tu? Dia ada, tapi dia dalam bentuk halus. Nah, arat pula, arat sifat, semua sifat makhluk yang ada kat sini ni arat. Apa dia? Aina, bertempat. Kita ni bertempat lah ni. Tempat kita kat mana sekarang? Dekat dunia. Nah, kemudian depan, belakang, kanan, kiri. Saya di hadapan tuan-tuan, tuan-tuan di depan saya. Dewan yang kita guna tu di belakang kita, dia ada 6 arah. Kalau dia ada 6 arah tu, bukan Allah lah tu. Kalau dia ada tempat, bukan Allah lah tu. Nah, satu. Yang kedua, apa tu? Kaifa, macam mana bentuk? Allah tak ada bentuk. Nah, macam mana nak tahu? Nanti di hari kiamat nanti kita tahu. Tapi jangan dok kata Allah tu besar, kecil, lurus, panjang, lembut. Tak, tu semua bentuk, mustahil. Kemudian bila adanya Allah, Allah ada sebelum adanya bila tu. Sebab Allah yang menjadikan bila itu. Nah, yang saya selalu sebut past tense, simple present tense, and simple future tense. Tenses itu ada setelah azali. Saya sebenarnya tak boleh lukis, tapi nak lukis juga bagi nampak apa azali itu. Nah, ketika Allah cuma hanya ada Allah, ketika itu belum ada langit, bumi, bukit, bukau, manusia, belum ada cahaya, terang, dingin, sejuk, gelap, malam, belum ada yang namanya arah, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, belum ada suara, belum ada huruf apa ba, itu belum ada semua tu. Belum ada angin, belum ada hidup, belum ada mati, belumlah segalanya. Nothing is there. Itu masa tu namanya azali. Waktu tu cuma Allah sahaja ada. When? Tak tahu kita, jangan ditanya lebih-lebih. Tak tahu kita masa tu. Apabila Allah menjadikan makhluk yang pertama, ada yang dikatakan makhluk pertama itu Nur Muhammad, ada yang dikatakan akal, ada yang dikatakan kalam, whatever. As Allah started creating the creations, that time is so called time. Before that it was azali. Sebab itu kita sebut, Allah tahu benda ni sejak azali dulu. Dulu tu ditambah untuk menguatkannya. Bermakna Allah dah ada, Allah exist ketika itu without place. Sebab tu disebut Allah mawjud bila makan. Apa nama masa tu? Sebenarnya nak sebut masa pun tak kena, sebab masa tak ada lagi waktu tu. Waktu tu disebut azali. Barulah Allah buat makhluk yang pertama. Apa? Ada yang kata Nabi Adam, ada yang katakan dunia, tapi kebanyakan ulama katakan Nur Muhammad. Yang mula-mula ni perbincangan ni lain lagi ya. Yang saya nak maksudkan ni, once Allah jadikan makhluk, itu baru namanya time and onwards up to this moment and the last hour. Nah, bezakan. Jadi Allah ketika itu telah ada, habis.
Baru kita masuk nombor 2. Rasanya yang ni saya belum lagi sebut. Ada satu perkataan tu yang lain dah pernah saya sebut. Bezakan ada dengan sungguh. Ada dengan sungguh. Ini saya guna bahasa orang Fatani ni nah. Dah bagi dah. Bagi dah. Bagi dah. Tak bagi lagi. Yang ni Kak Ajah tak faham dulu tu waktu pengaji tu kan. Tak nampak. Tak masuk dalam tu. Apa nak dibuat? Ini sebenarnya mudah saja, cuma istilahnya saja. Dulu kan pernah saya sebut amrun i'tibari. Ini dah dia lupa saya tadi tu yang payah nak ni. Nanti sebenarnya amrun i'tibari itu dekat atas dekat wujudi. Di sini amrun i'tibari ni sebenarnya dekat sini. Atau tahakkuk tu Amrun i'tibari kan saya selalu sebut amrun i'tibari. Kalau saya sebut amrun i'tibari tu benda tu ada ke tak? Benda tu tak ada tapi ada dalam fikiran. Kita mengatakan benda tu sungguh tapi tak ada pun. Benda tu sungguh tapi tak ada. Saya bagi contoh ya. Gelas ini pecah. Yang kata pecah tu P-E-C-A-H, pecah, ada tak? Nampak tak kita lihat benda tu? Yang nama pecah tu tak nampak. Yang pecah tu apa? Yang pecah itu gelas. Yang berderai itu adalah cawan ataupun gelas. Jadi yang kata pecah itu adalah amrun i'tibari. Itu kalau untuk makhluk. Tu untuk makhluk. Satu lagi mohon maaf ya, kurus tu amrun i'tibari tu. Benda tu boleh diterima dengan akal, tapi benda tu ada tak? Nampak kurus tu ada tak? Yang kurus tu mana kurus? Ini kurus, mana ini orang. Yang kurusnya orang, yang kurusnya badan. Dia ada ketul tak yang namanya kurus tu? Ada ketul tak? Nampak tak? Boleh pegang tak benda tu? Tidak. Ini amrun i'tibari untuk manusia. Contohnya menyapu tu amrun i'tibari, boleh kita terima dengan akal. Tapi yang kata benda menyapu tu ada seketul tak dekat situ? Menyapu mana itu makcik sedang menyapu. Yang bergerak-gerak itu penyapu. Ini kena ni sikitlah. Ini yang diajar babalir itu. Tapi yang ni insya-Allah ni saya conteng-conteng gini saja. Nanti dia ada satu yang dah saya buat dalam komputer tu, nanti cantik lagi. Itu biarkan dulu dengan untuk makhluk. Satu lagi contoh. Ini beg ini cantik. Beg ni cantik. Cantik tu amrun i'tibari, bukan wujudi, bukan ada cantik tu. Memang sungguh tak sungguh, sungguh cantik. Dia sungguh cantik. Oh, beg ini sungguh cantik. Cantik, mana dia cantik? Cuba pegang cantik. Pegang, ini beg. Ini cantik, ini besi cantik. Besi itu cantik. Mana yang cantik? Ini warnanya cantik. Yang kata cantik itself beautiful. Where is it? Can you touch it? Cannot. Itu maksudnya amrun i'tibari. Benda tu boleh terima sungguh, sungguh dia tu ada. Tapi benda tu ada tak ada. Gitu. Jadi
yang kata sifat ma'ani yang betul-betul ada pada Allah itu kita panggil ada, ataupun dengan istilahnya wujudi, ni ulang balik yang dulu ataupun thubuti yang thubut yang ada. Memanglah kita tak boleh nak tengok sekarang, kata ulama, lau kushifa, kalaulah nanti di hari akhirat kushifa anna, dibuka bagi kita, maka boleh kita lihat kudrah tu memang ada pada zat Allah, iradah ada, ilmu ada, boleh kita lihat. Tapi sekarang tak boleh lah sebab kita di zaman dunia lagi. Tetapi ada namanya sungguh, benda tu tak ada pun tapi dia sungguh. Contoh Allah nafsiyah, ada Allah itu ada. Ini ni ada kan, ni ada ni botol, ini ada botol, ni ada. Cuba tunjuk mana ada tu yang kata ada tak? Ada ni expired, ni dasani, yang ada tu ada sungguh. Boleh kita terima, you can accept it by your mind. If you have sound logic, sound mind, then you can even accept, yes, it's there, exist. But where is it? Yang kata ada tu, ada ini botol, ada di botol ini dalam istilah usuluddin, perlu fikir sedikit. Sebab itu terbatallah hujah orang mengatakan kenapa nak belajar hukum akal, terus belajar je nas Quran atau hadis. Tunggu dulu, benda ni tadilah kalau tak guna akal macam mana nak faham. Ini pun duk nampak lain macam kali ni baru istilah sikit. Ingat tak saya pernah sebut dahulu, saya akan ajar cara mudah-mudah dulu. Buku kedua saya akan cerita ni lah, tapi dengan gambar rajah yang lebih cantik, lebih faham nanti kita insya-Allah. Taib. Salbiyah ma'nawiyah, benda ni amrun i'tibari, bukan ada benda tu tapi benda tu sungguh. Mungkin jarang kita dengar istilah ada dengan sungguh ni. Ada tu boleh kita ambil lihat dengan panca indera. Mudah-mudah lagu tu boleh dilihat dengan panca indera. Tetap panca indera ni mudah-mudahnya apa? Mata dengan telinga dengar. Tapi ada benda tu sungguh tetapi tak ada, dia sungguh tapi tak ada. Saya bagi contoh ya. Boleh tak kita bayangkan sekarang ini gajah ada kepala 7? Cuba buat sekarang dalam fikiran kita. Cuba tutup mata dulu. Gajah kepala 7. Mak Ajah tu lebih 9 tu, saya nak 7 je. Ustaz, jangan kata 7 kami boleh buat, tapi sebentarlah supaya dapat concentrate. I will make it, create it to have 70 heads kepala. Boleh 1000 boleh, tapi tengok sebentar. Benda tu sungguh tak dalam fikiran kita? Sungguh ada tak benda tu? Tak ada sekarang ni. Tapi boleh tak kita bayang-bayangkan? Namanya amrun i'tibari. Itu saja dah habis masa, tak baca lagi hak ni. Ni bagi kita intro jadi sifat nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah itu semuanya amrun i'tibari. Saya perkenalkan satu perkataan je, dua perkataan je hari ni. Apa dia? Tahakkuk dengan sungguh. Bila kata sungguh ni tak semestinya ada. Bila dia ada sungguh. Contoh ni nak beza ada dengan sungguh. Cuba tengok ada dengan sungguh. Kamu ada pen tak? Jawab ada ataupun ada, samalah tu ada. Kalau saya tanya, kamu ambil pen saya kan? Jawab ataupun bagi mudah-mudah kamu ambil sama juga lah sama yang tadi bagi. Sebab kadang-kadang nak bagi hak mudah-mudah ni bukan senang. Wajib tauhid ni kena banyak tamthilan dia. Kamu ambil pen saya kan? First,
Kalau kita ambil, kita kata sungguh saya ambil. Nah, tapi kalau pen, kamu ada pen tak? Kita tak akan jawab sungguh, tak. Kita jawab ada. Kamu ambil pen saya ke? Ya, sungguh saya ambil pen awak. Ataupun tak, saya tak ambil pen awak. Saya tak kata tak ada. Kamu ambil pen saya? Tak ada. Kita akan jawab tak, memang saya tak ambil pen kamu. Nah, bila sebut benda, kita sebut ada. Bila benda yang tak ada, kita sebut sungguh, sungguh, ataupun tak sungguh. Cantik sungguh dia, sungguh. Mak kamu cantik, sungguh. Kita tak kata ada. Kamu naik apa? Naik kereta. Ada kereta tu. Ada kereta. Nah, jadi nanti saya pun dah risau sedikit sebab nampak ada yang tak berapa faham, tapi istilah ini sangat penting dia fahami dalam ilmu tauhid nanti. Itulah sebabnya saya delaykan mengajar ini kitab yang kedua. Bila kita dah faham dahulu yang katanya wujudi sifat ma'ani itu sudah memadai. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 5 dahulu kita baca pengantarnya. Nah, Alhamdulillahilladzi hadana lil islami wal iman wa khassa ba'da ibadihi bit ta'ah wa ba'dahum bil isyan wassalatu wassalamu ala afdalir rusuli sayyidi waladi adam sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi amma ba'du. Ini saya baca ni sebab apa? Sebab saya baca muqaddimah pengarang dia supaya kita tahu apa yang dia nak cerita. Buku ni jangan risau, buku ni tidak banyak perbahasan macam ni, lebih mudah difaham. Nah, saya sengaja agak payah, ringan sedikit, baru nanti masuk payah. Tidaklah payah betul, jangan risau. Jangan tak mari pula sekejap lagi. Nah, ada bukunya, jangan risau. Boleh bertanya jawab. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di sini tak tulis bismillah ya. Oh, depan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya apa? Dengan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apa maksud pemurah ni? Pemurah ni dan penyayang, Rahman dengan Rahim berasal dari perkataan rahmah. Berasal dari perkataan rahmah. Rahmah ni kata orang Arab riqqatun fil qalbi, satu perasaan halus yang ada dalam hati. Persoalannya, Allah ada hati ke? Tu masalahnya tu. Jadi kerana itu, kalau nak diterjemah perasaan halus yang ada di dalam hati Allah, tak kena. Sebab kita cerita Allah tak sama dengan makhluk. Makhluk yang ada hati, yang ada tangan, yang ada mata, yang ada telinga, yang ada apa semua. Allah tak ada benda tu. Tapi Ustaz, Allah melihat dengan apa? Siapa yang mengaji tauhid ini boleh dah dia jawab. Allah melihat dengan apa? Cuba saya tanya. Agak-agak. Kalau bahasa Babali, ingat tak itu Kak ajar? Testing, dia kata. Testing. Cuba kalau saya tanya hak mengaji tauhid ni, yang tak mengaji, jangan jawab takut salah. Ni yang mengaji tauhid ni. Tapi kalau jawapan rasa saya tak betul, maiming saja. Jangan jawab, takut salah. Allah tidak ada mata, tidak ada telinga, tidak ada mulut dan lidah. Lepas tu Ustaz, macam mana Allah melihat? Orang mengaji tauhid jawab, Allah melihat dengan banyaknya jawapan. Kita duk serasa je jawapannya. Sama-sama. Sifat pelihat. Tu paling kemas sekali. Jawapan paling dapat 100%. Allah melihat dengan sifat pelihat. Ni kena kemas molek ni. Lepas tu kita melihat dengan apa? Kita melihat dengan dua. Satu, melihat dengan mata dan dengan
Sama-sama dengan sifat pelihat. Sama sifat pelihat. Sebab kalau tak ada mata, orang tu boleh melihat tak? Ada mata, boleh tak dia melihat? Tak boleh kalau dia buta. Buta tu tadi tu kerana tak ada sifat pelihat. That's why kalau kita ada mata, tak semestinya kita boleh lihat. If there is no the attributes of seeing or sight, melihat. Orang itu ada mata. Siapa yang kata melihat dengan mata? Kenapa ada orang yang ada mata tak boleh melihat? Sebab tidak ada sifat pelihat. Kesimpulannya, nutshell, kesimpulannya lah semua sekali. Allah dan kita melihat dengan sekali sifat. Nama sifat tu apa? Pelihat. Itu terjemah paling the most accurate translation. Kalau nak terjemah melihat pun boleh, tapi kalau melihat tu perbuatan ataupun ta'alluq, ni panjang lagi cerita ni, jangan panjang-panjang. Tapi kalau nak mudah-mudah tak apalah. Kalau kata Allah melihat dengan sifat melihat, tak kena. Allah melihat dengan sifat pelihat. Itu yang penting. Betul lah terjemahan Baquratul Amani tu. Siapa yang tak biasa tu lah. Tapi siapa yang tak biasa tak apa, yang penting i'tiqad kita betul. Sifat melihat Allah tak apalah, tapi sebenarnya itu bukan tepat. Yang paling tepatnya adalah pelihat. Kenapa pelihat ni? Sebab macam penyapu tadilah, pe tu maksudnya benda yang ada. Pe tu benda yang ada. Penyapu, ada tak benda penyapu tu? Ada. Menyapu tak ada. Menyapu tu sama ada perbuatan ataupun dari segi benda. Ada benda tak nama menyapu. Itu menyapu tidak, itu makcik yang sedang menyapu. Yang nampak itu penyapu dan makciknya. Adapun yang menyapu tak ada. Yang tak ada tu namanya amrun i'tibari. Bawa dekat situlah mudah. Kita tu ikut sikit cara tuan guru kitanya. Tuan guru kita bila syarah, dia ada berbunyi-bunyi mana kita. Kalau tuan guru saya seorang lagi tu, dia bila ada syarah tu, jika, maka, sampai badan ni bergerak ni, jika ini, maka, ada lagi. Ni cara orang pondok mengaji lah. Tak ikut juga kita pun. Tambah sikit-sikit sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau katakan Allah itu punyai hati, mustahil. Kita katakan untuk supaya jangan jadi seperti manusia, kita katakan Allah bersifat dengan sifat ihsan. Kalau kita ni riqqatun fil qalbi, dalam hati kita ni ada satu sifat baik dengan orang, tu namanya lembut, dengan tu namanya apa? Rahmah. Kita lah. Tapi untuk Allah tak mungkin, sebab Allah tak ada hati, maka terjemahlah dengan ihsan. Tetapi bezanya begini, Allah sangat pemurah dan sangat penyayang. Maksudnya Allah ada sifat apa tadi namanya? Rahmat. Rahmat tu kita terjemah apa tadi? Ihsan. Bedanya apa? Allah sangat pemurah dengan ihsan. Maksudnya Allah tak sayang dengan nikmat yang ada padanya. Itu maksudnya. Allah tak sayang. Siapa nak sila, kita kadang-kadang sayang kan? Saya bagi sikit tapi simpan banyak. Takut bagi kat orang semua. Yang nama Allah ni ihsan tak bertepi. Orang kafir jadi kaya, orang kafir dapat bahagia, orang kafir dapat banyak anak. Orang maksiat itu yang cepat faham. Kita ya, insya-Allah kita lah yang insya-Allah baik-baik ni lambat nak faham. Dah nak habis satu jam tak guru tu syarah. Tu maksudnya fahamlah bila minit yang ke-57. Lagu tu. Lagu tu. Kita solat subuh berjamaah, baca amalan orang soleh, baca ratib hadap semua. Lagu tu minit ke-57. Orang yang tak solat tadi tu 5 minit je guru cakap,
Faham? 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 Lagu tu. Jadinya Allah Azza wa Jalla bagi apa yang kita nak. Hatta orang Islam, orang bukan Islam dapat, orang ahli maksiat, ahli taat dapat. Nah, tetapi jaga dengan sifat Ar-Rahim, Allah bagi hanya untuk orang yang beriman. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk iman dan Islam kepada kita. Alhamdulillah. Sebab itu dekat Pondok Syekh Nuruddin, lepas salam tu kan, semua baca Alhamdulillah ala ni'matil islami wal iman wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Itulah kami baca lepas solat tu kan. Tuan-tuan baca lepas solat apa? Saya syorkan satu ya, lepas solat seorang-seorang ke ataupun di rumah masjid. Kalau boleh lepas solat tu cuba baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Saya kalau saya lead solat saya baca tu. Sebab ni tuan guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam pun baca. Syed Muhammad Alawi pun baca. Tapi nak baca yang lain boleh juga. Kalau Syekh Nuruddin baca Alhamdulillah ala ni'matil islami wal iman, segala puji bagi Allah atas nikmat Islam dan iman, wa huma min a'zamin ni'am, itulah dia di antara nikmat yang paling besar, wa kafa bihima min ni'mah, maka cukuplah dengan dua nikmat itu. Beliau sebenarnya mengambil dalam karangan ulama juga. Taib. Untunglah kita ni Islam dengan iman, untunglah kita kalau belajar tauhid kan, walaupun kita ni orang-orang buat maksiat, kalau meninggal insya-Allah ahli syurga. Finally ahli syurga, finally. Tapi kalau berdosa tu kena celup dulu dalam neraka. Tu yang kita tak nak tu. Jangan rasa seronok, lagu tu kan Ustaz. Tak apa kalau buat maksiat, yang penting saya beriman kepada Allah. Naam. Memang begitu, asalkan jangan ada syirik dalam dada, jangan. Sebab itu orang Islam semua masuk syurga insya-Allah. Insya-Allah. Cuma masuk syurga tu kalau boleh saya dekatkan perumpamaannya seperti dekat tol. Tol tu maksudnya pintu syurga, mudah-mudah pintu syurga. Tetapi nak masuk tol tu ada 3 kategori manusia. Sudah pasti kita nak yang mana? Pakai smart tag, tapi mesti ada alat smart tag tu. Jangan tunjuk handphone, jangan. Mesti ada smart tag satu. Smart tag itu mesti cukup duit dalam tu. Yang kedua mesti baterinya mesti orang panggil apa? Heavy. Heavy ke? Full. Jangan full lah, full. Full tu cerita lain. Kacang full lah. Kacang full. Dekat Johor ada kacang full. Kat mana tu? Kat Aceh ada satu kedai tu kacang full. Sedap betul. Kat mana tu ya? Dekat Lakin. Memang terkenal. Siapa pergi situ wajib merasa kacang full. Seperti mana siapa pergi Muar wajib makan mi bandung Muar, tapi cari yang depan kedai, depan sekolah. Tak ingat dah ya. Kalau cerita buat makanan mesti kalau cerita buat amrun i'tibari apa? Kalau cerita amrun i'tibari apa? Kalau bab mi bandung Muar, yes. Dekat depan sekolah Cina. Ada depan sekolah Cina tu, apa nama kedai itu? Itulah yang paling sedap dalam dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Habis tadi Allah tidak sayang dengan nikmat dibaginya. Sebab itu jangan takut, mintalah rahmat dengan Allah. Cuma ingat tadi tu masuk tol tadi, mestilah kita nak paling laju, pakailah smart tag, very smart. Yang kedua tu little bit slower, sebab dia kena touch dulu, touch then go, jangan touch tak go, touch and go. Sama juga kena ada
kad dia tu kena amount cukup ya, yang tu tak perlu pakai bateri lah. Tapi yang ketiga tu sangat lambat, sebab tu manually. Tambah orang depan kita tu time tu lah dia nak tukar duit RM50, walau tol RM1 saja. Tolonglah, kesian tengok orang di belakang, tahu kita nak melalui tol, sediakanlah duit kecil. Ni duit RM100, kelang kabut kawan dalam tu nah. Kalau boleh sambil-sambil tu RM1, saya ada RM10 lah, nak tak? Bagi RM10, dia pun ambil sekejap. Oh, terima kasih, lagi kan ada nah. Saya pernah tengok, kesian kadang-kadang dia letak duit RM10 tu memang dah banyak dekat situ, kelang kabut dia sebab nak bagi ni kan. Jadi kita tolong dia nah. Nah berapa ni? Oh, RM11 ni, keep the change. Macam tu pula supaya dapat pahala. Kan tukar RM10, kita bagi RM11, keep the change. Dan menentukan sebahagian para, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk iman dan Islam kepada kita, alhamdulillah lah ya. Walaupun kita meninggal, tapi jangan syirik ya, jangan syirik. Yang lain Allah akan ampunkan dosa, finally masuk syurga juga. Tapi janganlah fikir oh macam tu seronok lah, tak apalah, masuk neraka dulu, masuk syurga kemudian. Kita ada seminar ataupun ada minum pagi, sebolehnya kita nak datang awal, sebab biar kita dapat ayam itu yang berselindung di sebalik mi bihun itu, ataupun biar kita jumpa udang. Jangan nanti kita cuma jumpa dulu kami di sekolah agama, setiap malam kami ada makan cucuk udang. Saya selalu dapat cucuk udang, tak dapat. Sebab budak-budak dia suka makan udang, berlobang lah yang saya dapat tu. Tak apalah, nak buat macam mana. Belajar ithar. Ithar tu apa? Ithar tu melebihkan orang lain. Itu maksudnya ithar. Tapi ingat tu, dalam bab makanan boleh, dalam kereta contohnya, dalam bas ada makcik berdiri, kita duduk, bagikan pada makcik itu, nama ithar, boleh ya. Tetapi dalam bab ibadat jangan. Ni pengaji ustaz-ustaz yang dah ada di saf yang pertama, tiba-tiba datang orang kemudian, kita pun offer dia saf pertama, kita pun pergi kat belakang, makruh hukumnya. Jangan ya. Dan menentukan sebahagian para hambanya dengan ketaatan, serta sebahagian yang lain melakukan kemaksiatan, itu semua telah ditentukan oleh Allah. Tapi kita tidak tahu apakah dia berkekalan ataupun tidak untuk kita. Karena itulah, kalau begitu tak perlu dakwah lah pada orang bukan Islam, ustaz. Tidak, kena dakwah juga, sebab kita tak tahu penghabisannya nanti. Siapa tahu dia memang bukan Islam, tapi asbab dakwah kita itu dia masuk Islam, memang dalam takdir Allah dia Islam. Sebab itu jangan cuba nak mencari takdirnya Allah, widodna, itu sangat jauh dan tak tergapai. Yang penting apa? Memang Allah dah tentukan, yes, that is very true. But then you yourself, what is your task as Muslim? Apa tugas kita? Itu sahaja. Sama juga, kita dah ditentukan syurga neraka. Naam, memang. Tetapi kenapa kita perlu solat lagi? Kerana Allah yang suruh kita solat. Cuba lihat, kenapa kamu yakin sangat Allah sudah tentukan syurga dan neraka? Yes, I'm very certain on that particular matter, is Allah sudah tentukan. Look, as you believe all those has been predestinated by Allah, the same Allah asks you to pray. Kenapa benda ni tak nak buat? Common sense. Kalau kita percaya Allah dalam bab itu, dalam bab ini pun kita kena percaya the same God, Allah prescribes you to pray. You are obliged to pray. It is made compulsory to you. Mesti juga. Kenapa? Allah yang suruh. Itu saja. Jadi kita di dunia ini buat dua benda. Satu apa? Usaha. Yang kedua ikhtiar. Itulah jadi amal soleh kita. Contoh. Buat apa tadi? Usaha dan ikhtiar. Natijahnya biar Allah biar. Tapi dikenal orang tu ahli syurga ataupun tidak dengan apa yang dibuat dalam dunia ni. Ada seorang Pak Kiai, saya suka sangat. Sebelum itu mohon maaf, saya ada kuliah tak lepas nikah aja. Ada Habib Ali. Masya Allah. Kalau begitu saya akan berhenti dalam masa 7 minit. Seorang Pak Kiai di Indonesia, namanya Kiai
A'ajim. A'ajim, pelik sikit nama dia. A'ajim. 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 Naik kereta, ada sopir pemandu di sebelah, dia pun duduk di sebelah tempat pemandu tu tepi, dia ambilnya tali pinggang keledar tu kan, dan dimasukkan. Lalu kata Pak sopir ni, ya Pak Ustaz, kalau Allah sudah takdirkan kita aksiden, ya kita aksiden, kenapa harus lagi pakai tali pinggang keledar? Apa kata beliau? Betul, Allah sudah takdirkan, tetapi ini usaha saya, ini ikhtiar saya, inilah jadi amal soleh saya. Nanti kalau saya meninggal, saya akan bagi tahu, ya Allah, saya sudah sempurnakan usaha dan ikhtiar, tetapi tidak boleh lawan takdirmu, itu jadi amal soleh saya. Nah, sebab dalam hukum mengatakan apa? Kalau pakai tali pinggang keledar, nah, kalau berlaku aksiden, paling kurang dia minimizekan momentum hentaman itu. Tapi kalau tak pakai tali keledar, memang mungkin tercampak keluar dari kereta. Sempurnakan usaha dan ikhtiar. Itu sahaja kerja kita kat dunia ni. Allah suruh solat sebab nak dapatkan syurga itu beramal soleh. Buat amal soleh. Tapi kalau Allah nak bagi syurga tanpa kita buat, boleh? Boleh. Itu harus bagi Allah, bukan wajib bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap atas Rasul yang paling utama, penghulu anak Adam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, para isteri dan keturunannya. Muhammad Nawawi bin Umar Asy-Syafi'i yang banyak melakukan kesalahan, itu maksudnya beliau bertawaduk, banyak lakukan kesalahan. Kalau kita berani tak kita buat begitu? Banyak melakukan kesalahan, sah kamu yang curi duit saya semalam. Kalau kita tulislah, berkata fulan saya ini yang banyak melakukan dosa dan maksiat, patutlah ayam saya 4 ekor hilang, kamu rupanya yang buat. Tidak, ini bahasa tawaduk. Risalah ini, kata beliau, adalah sebuah syarah penjabaran, pencerahan masalah-masalah yang disampaikan oleh Imam Abu Laith, seorang ahli hadis dan tafsir yang dengan sebutan Imam Al-Huda, Nasir bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Hanafi, orang Hanafi, As-Samarqandi, dekat Samarqand. Risalah ini saya berikan nama Qatrul Ghaith fi Masail Abi Laith, sebab yang menulisnya asal apa? Abu Laith. Yang ditulis itu pendek sahaja. Jadi Syekh Umar Nawawi bantin explain, elaborate lagi. Itu namanya kitab Qatrul Ghaith. Kepada Allah saya memohon semoga risalah ini bermanfaat bagi setiap orang yang menerimanya dengan hati yang tulus. Kalau tak tulus memang tak dapat manfaat. Dan menjadikan komentar ini, ta'liq ini, syarahan ini semata-mata untuk mencapai redha Allah yang Maha Derma. Yang Maha Derma ni yang Maha Pemurah, lagi Maha Pengasih dan Penyayang. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Baik, pendahuluan ini kita masuk pada muka surat 13 terus macam yang hari tu. Saya ambil masa 5 minit lagi. Bab pertama, jangan baca lain ni. Bab pertama tu saya pun takut. Cuba tengok betul-betul tulisan itu. Jangan yang satu tu najis mughalladhah, tak faham. Tak apa. Yang faham tu cepat dia senyum. Bab pertama macam tu baca dia, jangan baca lain. Kalau baca lain, kenapa jadi najis mughalladhah? Walhal kita nak baca bab tauhid, masalah iman dan macam-macamnya. Masalah ni bukan problem. Masalah ni maksudnya perkara iman dan macam-macamnya. Pengertian iman. Idza qila laka, apabila ditanya kepadamu, kepada anda, mal iman, apa itu iman? Fal jawab, maka jawablah. Apa yang masuk fa tadi? Cepat jawab. Itu maksudnya cepat jawab. Kenapa cepat jawab? Sebab kita dah ada ilmu. Kalau tak ada ilmu jangan jawab. Fal jawab maksudnya kita dah mantap dah ni, dah tahu. Amantu billahi wa malaikatihi. Ni silap bukan wa malaikati, wa malaikatihi. Tolong betulkanlah.
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Aku beriman kepada Allah. Ingat tak yang hari itu beriman tu maksudnya apa? Tidak jahil lagi, bukan waham lagi, bukan syak lagi, bukan dhan. Kemahlah tu. Siapa ingat benda tu? Kita tak ingat yang kita tulis dekat whiteboard hari itu. Itu maksudnya iman betul-betul 100% kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusannya, hari akhirat, dan takdir yang baik dan buruk datang daripada Allah Ta'ala. Penjelasan, jika ditanyakan kepadamu wahai orang yang beriman, kita lah ditanya, kita ni beriman tak? Jangan jawab tak tahu saya, jangan. Kita ni beriman, yes, I'm a believer, but how strong your belief is, itu kita tak tahu. Sebab beriman itu ada kuat, ada tak kuat. Tapi jangan jawab tak tahu hamba, jangan. Tak tahu hamba, jangan. Jawab, ya saya beriman, tapi iman saya turun naik, selalunya turun. Begitu selalunya turun. Mudah-mudahan selalu naik jugalah. Para malaikat naik sentiasa, orang yang soleh naik sentiasa. Para malaikat tidak naik, tidak turun. Memang lagu tu, nak buat macam mana? Kita turun naik. Artinya apa yang harus diimani oleh orang Islam, kerana iman itu mengandung arti membenarkan. Maka apa yang dibenarkan? Kamu kata beriman tadi, apa yang kamu benarkan? Apa yang kamu benarkan? Maka jawabnya aku beriman, maksudnya aku membenarkan dengan seteguh hati, sepenuh perasaan, dengan mengatakan adanya Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusannya, hari akhirat, dan takdir yang baik dan buruk datang daripada Allah. Itu maksudnya rukun iman. Jawapan ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari malaikat Jibril alaihi salam. Kalau kita ambil daripada riwayat Imam Bukhari adalah daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, juga daripada hadis Jibril alaihi salam. Lain sedikit hadisnya di belakang muka surat 14. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam barizan yawman lin-nas fa atahu rajulun faqala mal iman qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa bi liqa'ihi wa bi rusulihi wa tu'mina bil ba'thi. Yang kata wa malaikatihi tadi tu ejaannya macam ini, wa malaikatihi. Siapa nak betulkan yang tadi silap tu kan? Betulnya dekat belakang ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama orang banyak, sebab Nabi selalu bersama dengan orang. Tiba-tiba ada seorang lelaki menghadap kepada baginda seraya bertanya. Orang lelaki itu siapa? Malaikat Jibril. Apakah iman itu? Baginda menjawab, iman ialah kepercayaan kepada Allah, malaikatnya, pertemuan dengannya, para rasulnya, dan hari kebangkitan. Pertemuan dengan Allah bila? Hari kiamatlah tu. Pengertian aku membenarkan adanya Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah berapa? 20. Adanya para malaikat sebagai hamba-hambanya yang mulia. Melihat Allah Ta'ala di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Tapi melihat itu bukan Allah di depan, kita pun lihat Allah di depan, tidak. Tapi dengan tak tahu macam mana. Dan bahawa para utusan Allah adalah orang-orang yang jujur lagi benar dalam memberitakan apa sahaja yang diterima oleh Allah Ta'ala, dan beriman pada hari kebangkitan daripada kubur sesudah mati. Sebahagian ulama berkata, siapa belajar sejak kecilnya dengan beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusannya, hari akhir, dan ketentuan Allah yang baik dan buruk daripada Allah Ta'ala, sedangkan dia tahu kalau hal itu harus diimani sekalipun belum dapat menerangkan maksudnya, maka ia tidak dapat dihukumi orang yang beriman. Apa maksudnya ni? Belajar, tapi belajar setakat begitu sahaja, tak masuk dalam hati. Kena masuk dalam hati lah. Walaupun tak hafal satu tak apa, tapi bila sebut Allah, ya saya beriman, malaikat, ya saya beriman, Nabi, ya saya beriman, itu baru nama iman. Kalau setakat belajar sahaja tapi tak faham, tak mengerti, tak nama iman.
Yang terakhir, sementara ulama berkata iman seseorang ketika sekarat, maksudnya sakaratul maut, sekarat akan mati. Terjemah begitu orang Indonesia, sekarat akan mati. Asalnya sakaratul maut, sekarat akan mati. Sewaktu ketika sewaktu melihat bakal tempatnya di syurga atau di neraka adalah tidak diterima. Last minute barulah disebut I believe in Allah. Sebab ketika itu dinampakkan tempatnya syurga ataupun neraka, sebelum nak meninggal lalu disebut amantu billah. Tak boleh. Macam Fir'aun, last tenggelam di laut mati itu baru disebut amantu bi rabbi Musa, aku beriman dengan Tuhan Musa. Tak diterima Allah dah. Because of what? Because sebut benda tu kerana desperate. Kerana desperate, bukan kerana betul-betul beriman tapi terdesak. You got no way out, therefore you utter. Sebab tu sebut benda tu, that is not acceptable. Kerana tidak dapat melakukan apa yang diperintahkan dalam keadaan dapat memilih. Itu yang desperate tadi, tak boleh memilih. Sebab setiap hamba itu akan diperlihatkan bakal tempatnya di saat sekarat akan mati. Masya Allah. Sebab itu kita tengok orang meninggal tu jangan banyak cerita. Jangan terus kalau dah ada sakaratul maut tu, sakaratul maut la ilaha illallah, jangan banyak yang lain. Jangan sebut ikut na, nanti disebut ikut na. Jangan. Ikut na, terus tutup usia, tutup dunia. Jangan sebut la ilaha illallah. Al-Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi ketika beliau nak wafat, lalu orang katakan qul la ilaha illallah. Ni nak meninggal ni. Beliau katakan, saya boleh bersempang lagi bagi tahu anak murid yang talqinkan itu, sejak saya mengenal kalimah ini tidak pernah saya tinggal sekalipun dalam hidupku. Orang tu nak ajar dia pula ajar orang tu. Itu satu, sebab dia selalu melazimi la ilaha illallah. Siapa yang nak amal la ilaha illallah, saya turunkan ijazah hari ini. Guru kami Baba Zid dah meninggal dunia dah. Dia ijazahkan kami baca la ilaha illallah 1000 kali setiap hari. 1000 kali setiap hari. Kalau nak kuat lagi 70,000 kali. Tapi yang tu saya tak ijazah dululah, takut membebankan. Buat 1000 kali dululah. Dulu kan kita pernah dapat ijazah talqin la ilaha illallah kan, dalam dewan, ingat tak Kak Azhar? Tu cukuplah tu. Siapa yang belum nanti dapatkan ijazah tu semula. Taib. Itu cerita Imam apa tadi, Junaid Al-Baghdadi. Ada seorang syekh, apabila dia ditalqinkan la ilaha illallah, dia kata la. Orang pun la ilaha illallah, la. Orang pun dah risau. La tu kan tidak. La, dia kata la. Rupa-rupanya ketika itu ada syaitan datang pada dia. Lalu dia kata la. Dia dikata la tu bukan pada kalimah tu, tapi pada kalimah, pada syaitan yang datang. Sebab itu kalau ayah, ibu ataupun kaum kerabat kita yang betul-betul dah doktor dah kata tak ada harapan, kalau boleh jangan letak dekat hospital lah, biar dekat rumah. Dan 24 hours mesti ada orang dekat kawasan tu. Dan Yasin jangan tinggal lah. Yasin dengan surah, lupa saya, surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du dengan surah Yasin, ulang dua tu lah, Yasin dengan Ar-Ra'du. Siapa yang mainkan itu ataupun baca pada si mayat tu lah, mudah dia keluar nanti rohnya. Yang lain jangan, dan jangan tinggal. Agak-agak dia dah nak pergi meninggalkan dunia ni, cepat-cepat datanglah. Jangan seorang-seorang, kesian dia, sebab takut di akhir hidupnya nanti ditutup oleh tipu daya jin dan syaitan. Jaga-jaga ya. Kalau boleh janganlah di hospital lah. Sebab saya pernah tengok di hospital tu, kesian tengok duduk seorang-seorang dalam tu, hembuskan nafas habis ya. Mohon maaf ya, tambah kalau doktor yang Islam tu tak apa lagi. Kalau tidak, kadang-kadang tak dibenarkan masuk dalam bilik tu. Kita nak tolong bantu dia. Itulah. Baik.
Sebab setiap hamba itu akan diperlihatkan bakal tempatnya di saat sakratul maut nanti, sebagaimana diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini kita sambung nanti insya-Allah bulan depan. Tapi bukan bulan depan, minggu depan. Minggu depan kan? Minggu depan bawa kitab ni dulu setengah, tapi datang awal sikit lah. Tadi saya datang awal tadi supaya saya nak ini. Tapi minggu depan saya datang awal juga. Bukan sebab tu saya datang awal, tidak. Saya insya-Allah akan cuba datang awal, kecuali ada hal-hal di rumah tu lah. Datang awal sikit supaya kita dapat baca ni banyak sikit setengah, kemudian praktikal solat sempurna. Bawalah buku praktikal tu kalau boleh, biar ada setiap seorang, sebab ada yang kita tulis nanti boleh catat dalam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ijazah daripada guru Baba Saleh tu kan, 2 ijazah tu, siapa yang belum dapat ijazah tu sebut saya terima ya. Lepas solat baca qul huwallahu ahad 11 kali. Kemudian baca hasbunallah wa ni'mal wakil 46 kali. Siapa yang belum lagi dapat ijazah tu ikut saya hasbunallah wa ni'mal wakil. Nanti dibaca 46 kali lepas solat. Nanti saya bagikan kepada Kak Ajah Zuraidah, nanti dimasukkan dalam voice masing-masing, nanti boleh dapat. Saya dah tulis dengan elok dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa saya ni, nanti saya jawab minggu depan. Perempuan tadi bila perempuan ambil wuduk, adakah rambut di bahagian tepi telinga sideburn harus dikeluarkan, harus dibasahkan sama? Dibasahkan sama, sebab dia masuk dalam sideburn. Yang mana panjang? Yang panjang, yang bahagian yang nak masak ni, yang ni wajib basuh. Ni kan di sini kan masuk dia di dekat telinga ni. Kan ni panjang muslimat. Yang ni wajib dibasuh. Tapi yang wajib dibasuh tu apa? Di dalam kawasan ni, dan kalau dia panjang, macam ni panjang kat sini. Dan sini saja wajib basuh. Tapi wajib dibasuh tu. Yang sideburn tu wajib dibasuh. Yang di sini tak basuh, tak apa, sebab dia keluar daripada batas muka. Maksudnya membasuh muka dan seluruh bulu yang ada dekat muka tu. Bismillahirrahmanirrahim.